Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Hadirin muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika baginda tiba di kota Madinah, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang yang kelaparan, hubungkanlah silaturrahim, dan laksanakanlah salat malam ketika manusia nyenyak tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Rawahu Ibnu Majah. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda mewasiatkan kepada kita 4 perkara. Selaku kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan 4 perkara. Barang siapa yang mengerjakan 4 perkara tersebut, nescaya dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan sejahtera. Kita sedar perjalanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perjalanan yang sementara. Dan suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan jasad kita daripada ruh kita. Suatu perkara yang pasti berlaku. Manakala perjalanan kita ini akan diteruskan ke alam-alam yang lain selepas daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia untuk memilih akhir kehidupannya bagaimana. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita memilih untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain di dalam hadis ini memberikan 4 wasiat kepada orang-orang yang rindukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, afsus salam. Bermaksud sebarkanlah salam. Perkataan as-salam mempunyai 2 makna. Yang pertama adalah ucapan
Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Ucapan ini diberikan saat kita bertemu dengan orang lain, terutamanya sesama Muslim. Tuntutan ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu ucapan hormat seperti salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah ia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah senantiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Makna kedua bagi assalam adalah keselamatan ataupun keamanan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk menyebarkan keamanan di muka bumi ini. Kita memelihara daratan, memelihara lautan maupun udara daripada sebarang bentuk pencemaran dan kerosakan. Dalam hubungan sosial pula, kita membina suasana penuh kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Aman tanpa permusuhan, aman tanpa pertikaian dan konflik yang memecah belahkan. Jadi itu yang pertama, afsus salam, menyebarkan salam. Tiap kali kita bertemu dengan orang, sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenali, bagi salam. Assalamualaikum. 10 orang kita bagi salam, 10 orang yang mendoakan kesejahteraan kepada kita. Salah satu daripada wasiat Nabi SAW untuk orang yang rindukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Yang kedua, at'imut ta'am, yang bermaksud memberi makan. Perintah ini bersifat umum, iaitu memberi makan kepada sesiapa sahaja yang kelaparan, baik fakir miskin atau anak-anak yatim yang memerlukan. Kelak di syurga, golongan yang memberi makan ini akan digelar sebagai al-abrar, iaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang tawanan. Musim-musim Covid ini kita dengar pelbagai keluhan, pelbagai cerita dan berita orang yang keputusan berkala. Ada keluarga yang tak cukup makan, tuan-tuan. Nak kerja tak boleh, nak berniaga tak boleh dan sebagainya. Kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kelapangan ini, berilah bantuan kepada mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan wasiat yang kedua yang diberikan oleh Nabi SAW ini menjadikan kita asbab untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silul arham, yang bermaksud hubungkan tali silaturrahim. Hakikat silaturrahim adalah menyambungkan kembali hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Yang jauh kita dekatkan, yang keruh kita jernihkan, maka akan lahirlah masyarakat yang saling menyayangi di antara satu sama lain. Senario situasi di negara kita, 60 tahun berlaku perseteruan yang sangat hebat di beberapa tempat. Hasil daripada perbezaan fahaman politik dan sebagainya, manusia berseteru dan bermusuhan. Namun berkat hidayah
daripada Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin-pemimpin tertentu telah mewujudkan satu silaturrahim di kalangan umat Islam. Suatu nikmat yang besar yang selama ini telah hilang dalam masyarakat telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mewujudkan satu pemuafakatan yang memberi kepada umat Islam, khususnya di negara kita, negara Malaysia. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala juga, hasil daripada kekuatan ukhuwah silaturrahim yang dibina ini, kerajaan yang dipelopori oleh liberal dan sosialis telah ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam haruslah menjaga silaturrahim ini sampai bila-bila. Suatu nikmat yang telah lama Allah Subhanahu wa taala dan telah diberikan kepada kita, maka kita jagalah pemuafakatan dan perikatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengurniakan keberkatan kepada negara kita. Yang keempat, sallu bil lail wan nasu niyam. Maksudnya salat di malam hari ketika manusia tidur. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunat tahajud. Dua kelebihan menanti orang-orang yang memelihara salat sunat tahajud ini. Yang pertama, dia akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Yang kedua, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh makhluk-makhluk ciptaan. Jika empat perkara ini selalu kita amalkan dalam kehidupan seharian, kelak syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan menanti kita sebagai penghuninya. Itulah tanda kejayaan yang sebenar, yang kekal abadi buat selama-lama. Kita dalam kehidupan kita sudah tentu kita inginkan kejayaan. Orang yang berniaga nak berjaya dalam perniagaan. Orang yang membina madrasah dan sekolah sudah tentu ingin melihat kejayaan daripada tempat pengajian. Orang yang bekerja sudah tentu ingin mencapai satu kejayaan yang baik dalam kariernya. Orang yang berkeluarga inginkan sesuatu yang baik, pengakhiran yang baik dalam keluarganya. Kita dalam kehidupan kita, kita nakkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang panjang, yang bukan hanya terhenti setakat di dunia sahaja, bahkan kita nakkan kebaikan, kejayaan sehingga di akhirat. Dan inilah antara petunjuk dan wasiat Nabi SAW untuk kita pelihara. Sama-sama insya-Allah kita pelihara wasiat Nabi SAW ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima kita sebagai hamba yang diredainya. Marilah kita sama-sama menghidupkan tradisi mengucapkan salam dan menyebarkan keamanan di muka bumi. Memberi makan kepada orang-orang susah, menyambung silaturahim dan bangun mendirikan salat malam. Kerana inilah sumber kekuatan umat Islam di akhir zaman ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari jenis buah-buahan
syurga mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikat. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih, suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.